Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada semua yang dihormati Dr. Sakinah, Cik Nurul Liana Syafiqah dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Para hadirin sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita akan memulakan acara kita pada petang ini. Saya, Nurul Najwa Alia Binti Muhammad Khairullah, sebagai selaku moderator anda pada petang ini. Sebelum saya meneruskan acara kita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program pada petang ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang telah diwar-warkan pada petang ini, program kita ialah mengenai buli cyber, gejala buli zaman moden. Program ilmiah seperti ini dapat memberikan kita lebih banyak pemahaman dan juga informasi mengenai sesuatu perkara itu. Jadi, dengan menyertai program seperti ini merupakan salah satu cara untuk kita mencari ilmu, informasi dan pengetahuan tambahan. Baiklah, pertamanya selamat datang kepada panel kita iaitu Cik Nurul Liana Syafiqah dan terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini. Sebelum kita meneruskan kepada acara utama kita, di sini saya ingin menceritakan sedikit mengenai biodata panel kita pada hari ini. Nama yang diberikan Nurul Liana Syafiqah Muhammad Fauzi yang merupakan seorang kaunselor pelatih UPSI, mengambil kos ISMP Bimbingan dan Kaunseling dan sekarang merupakan semester 7. Adakah panel kita sudah bersedia? Dah. Okey, baiklah. Tanpa kita membuang masa lagi, kita akan terus ke soalan pertama kita. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan buli cyber ini? Dipersilakan panel kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada moderator. Okay, jadi hari ini saya ingin memberitahulah apa itu lebih terperinci mengenai buli cyber. Okey, jadi buli itu seperti yang kita tahu, perbuatan mengancam, menakutkan atau memalukan diri seseorang. Itu yang kita kena faham daripada buli lah. Suara saya jelas ke? Jelas. Okey. Melalui cyber pula yang kita perlu tahu adalah medium elektronik macam WhatsApp, IG, Facebook, message. Jadi apa yang dimaksudkan dengan buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik. Itu yang kita kena faham mengenai buli cyber. Okey, baiklah. Berikut merupakan definisi apakah yang dikatakan buli cyber. Okey, seterusnya soalan kedua, apakah contoh ataupun jenis-jenis buli cyber ni? Silakan. Okey, apa contoh macam kita tengoklah sekarang ni ramai sangat yang terkena dengan buli cyber kan. Media maksudnya dia orang menggunakan medium elektronik sebab kita sangat-sangat terdedah dengan sosial media. Jadi mungkin antara yang boleh kita tengok sebagai contoh macam satu komen yang dia memaparkan, contohlah kan, kalau kita tengok artis ke mana-mana lah, Insta famous ke, banyak sangat terkena dengan buli cyber ni. Contoh macam dia upload video atau gambar, benda-benda yang rasa macam pelik lah, isu-isu viral ke semua, and then dorang pula ramai-ramai satu kumpulan ni dia komen benda-benda yang memalukan lah. Itu antara jenis-jenis buli cyber lah. Tapi termasuk juga macam contoh mesej-mesej mengancam atau mengganggu yang pernah dapat dekat dalam, contohlah ada yang pernah bagi tahu kes dia dapat mesej atau video dan daripada nombor sesiapa dia tak tahu, and then video tu berunsur kepada
kecaman, memalukan hingga menakutkan diri seseorang lah, itu dikira juga dengan bully cyber. Dan juga contoh, antara contoh lain, pernah dapat daripada macam scammer daripada WhatsApp ke, dia boleh akses dekat dalam kita punya social media, itu pun dikira sebagai bully cyber juga. Dan ada juga lah macam menyebarkan gambar-gambar yang tanpa kebenaran individu, dia tak bedakan, jadi gambar dia tersebar juga, itu juga ya, dikira sebagai bully cyber. Bully cyber ni yang kalau kita faham, dia satu benda yang kita mengancam diri seseorang sampai memalukan, dia jadi down disebabkan benda tu. Jadi melalui sosial media lah, kebanyakan sekarang ni kalau kita tengok melalui sosial media, media elektronik semua tu. Okay, baiklah. Berikut merupakan contoh-contoh bully cyber yang perlu kita ambil perhatian supaya kita dapat mengetahui sekiranya berlakunya bully cyber ini. Okey, kita teruskan lagi kepada soalan yang ketiga yang berbunyi, adakah faktor ketagihan internet mendorong kepada berlakunya gejala bully cyber ini? Silakan. Okey, jadi faktor ketagihan internet ni sebenarnya dia mengganggulah, dia mengganggu kerana bila seseorang tu, kalau kita tengok dia terlalu macam ketagih dia macam terlalu banyak masa lah, dan dia ketagih kepada sosial media. Jadi dia terlalu banyak masa, dia macam nak explore apa benda yang dia boleh buat lagi. Dia macam ada satu perasaan curiosity, apa dia boleh buat lagi dengan sosial media. So jadinya perasaan yang dia nak buat lagi tu, itulah yang mendorong dia kepada kepada bully cyber ni. Sebagai contoh lah, kalau kita tengok kan, kita tengok sesuatu isu yang tengah viral kan, kita dah terlalu, kita sekarang ni macam suka pula tengok kepada komen-komen kan. Jadi benda tu sebenarnya dia macam satu ajakan lah, satu ajakan kepada diri seseorang tu untuk bawa dia kepada tu. Kalau lepas tu ada lagi yang lain tu, dia sampaikan dia terlalu macam, yelah dia banyak sangat masa, sebabkan banyak masa tu lah, banyak masa tu dia jadi ketagih dengan internet. Jadi dia sampaikan sanggup buat satu fake account untuk macam kita tengoklah komen-komen, kebanyakan yang komen-komen ni semua fake account, dia tak ada yang daripada real account lah. So komen-komen macam tu. So ketagihan internet ni memang menjadi faktor lah kepada bully cyber, sebabkan dia terlalu banyak masa tu. Jadi bila dalam banyak masa, dia jadi curiosity, dia nak buat apa lagi selepas tu. Okey, jadi dapat disimpulkan kat sini, faktor ketagihan internet seperti ini merupakan faktor yang perlu kita ambil perhatian kerana ia juga akan mendorong kepada berlakunya bully cyber ini. Okey, seterusnya, dari aspek guru kaunseling, apakah tindakan yang pihak guru akan ambil sekiranya didapati ada dalam kalangan pelajar yang terjebak dalam gejala bully cyber ini? Dipersilakan panel kita untuk menjawab. Mungkin sebagai gurulah, mana-mana guru kaunselor, pertama sekali kita kena dulu kenal pasti apa punca dia buat macam tu, apa punca dia terjebak dengan bully cyber lah. Bila kita dah kita kena ni dululah, kita kena jumpa dia dulu, tanya apa yang menyebabkan dia dia nilah terjebak di dalam bully cyber ni. Dan kedua, kita cari punca. Cari punca tu kita buatlah sesi kaunseling dengan dia, sesi bimbingan, cari punca kenapa dia boleh terjebak dengan nilah bully cyber. Sama ada dia macam kita tadi, faktor ketagihan, mungkin faktor ketagihan menjadi punca kepada dia, so kita kena explore dia lagi. And then kita tanya dia lagi, jika kalau dia buat
dia terinvolve lah, kiranya kalau dia terinvolve di dalam bully cyber, apa kesan kepada diri dia, apa kesan yang dia akan dapat. Jadi tanya juga, kalau kesan kepada dia, cuba tengok kesan kalau dia buat tu adakah benda tu baik atau tidak. Jadi kita kena tanya kepada diri dia dulu. Dan tanya juga apa yang menyebabkan apa pencetus dia boleh terinvolve dengan perkara tersebut. Jadi kaunseling ni lebih kepada kita mengetahui dia dulu. Mengetahui dia dulu punca dan sebab mengapa dia buat macam tu. Tak perlu kalau setengah itu daripada sesi aspek kaunseling lah. Kaunseling ni dia lebih kepada kita memahami dulu seseorang, memahami diri dia dulu. Baru kita setengah tu mungkin antara faktor kenapa dia macam tu, mungkin dia terabai daripada keluarga ke, dia ada masalah macam bila macam keluarga bila dia terlalu busy ke, dia kekurangan kasih sayang lah contoh kan, and then keluarga dia bagi dia menggunakan social media, maksudnya bagi dia menggunakan elektronik, macam tu lah, media elektronik semua. Jadi dia banyak menghabiskan masa dekat situ. Mungkin itu antara sebab atau punca yang kita kena tahulah. Dan mungkin sebab tu kita kena explore dia dulu. Kita kena faham kenapa dia bertindak sedemikian. Itu dari aspek kaunseling lah. Okey, baiklah. Guru kaunseling perlu explore pelajar yang bermasalah ni supaya mereka tidak terjebak dengan bully cyber ini. Dan sampai itu, guru-guru juga dapat mencegah daripada berleluasanya bully cyber ini. Okey, seterusnya merupakan soalan yang terakhir. Sejauh manakah bully cyber mengganggu perkembangan pertumbuhan kanak-kanak dan remaja? Dipersilakan. Okey, bagi pendapat saya sendirilah, benda ni memang mengganggu lah. Contohlah kalau kita nak macam kanak-kanak ni, remaja ni dia berkembang secara sihat lah. Kalau boleh dia lebih banyakkan masa dengan aktiviti-aktiviti sosial. Bila dah diorang ni banyak sangat maksudnya involve lah, banyak sangat terjebak dengan media sosial, jadi kita sendiri tahu dalam media sosial ni banyak sangat perkara-perkara, ada side effect, ada good effect juga. Jadi kebanyakan kalau kita tengok sebab orang macam berlumba-lumba macam ni nak famous lah, contoh lah kan, orang berlumba-lumba macam nak dikenali dekat sosial media semua. Jadi diorang ni kenapa berkembang secara tak sihat, kita boleh tengok kepada contoh bila diorang nak mengejar sesuatu benda tu, diorang sanggup buat apa-apalah, benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi benda tu akan menjadikan benda yang tak sihat lah, tak sihat kepada perkembangan seseorang remaja atau kanak-kanak. Kalau macam contoh dia terjebak dengan, kalau kita tengok sekarang ni terjebak dengan challenge-challenge yang mengarut-ngarut, sampai kalau contohlah dia nak cepat ni grow tu, dia sanggup buat challenge-challenge macam tu. Jadi kita tak naklah perkembangan mereka ni macam ke arah macam tu. Jadi kita sendirilah kena educate tentang penggunaan sosial media ni. Kalau jadi macam kita educate diorang dengan apa yang awak boleh buat dengan sosial media ni. Apa yang awak, kalau awak nak bina sesuatu pun, apa yang awak perlu buat, sebarkan apa benda yang boleh, macam tu. Bila dah bila dah masuk dekat dalam tu, kita jadi macam bila nak bina dengan cepat kan, jadi dia kira macam berkembang dengan tak sihat lah. Kalau boleh, dan kita pun kena hadkan penggunaan sosial media. Bila dah jadi faktor kepada punca diorang ketagih sangat, ketagih dengan sosial media ni, jadi diorang tak ada masa sosial dengan dunia luar. Maksudnya bersama dengan keluarga ke, masa-masa dengan keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, diorang dah jadi terhad dengan masa bersama dengan sosial di luar.
Jadinya kita kena educate diorang dan tengok juga hadkan penggunaan sosial media. Memang kita tak boleh ni, tapi kita contohlah sebagai ibu bapa ni kena pantau tengok apa yang diorang buat melalui sosial media ni lah. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan buka soalan kepada sesiapa yang ingin bertanya mengenai bully cyber ini. Okeylah, saya nak tanya. Kita tahu yang Kak Liana, saya panggil akak lah kan. Kak Liana ni seorang dalam bidang kaunseling. Jadinya mungkinlah Kak Liana ni ada pengalaman yang handle pelajar ataupun orang, ataupun pengalaman akak berhadapan dengan orang-orang yang terlibat dengan bully cyber ataupun terlibat dengan dia macam bukan bully cyber tapi dia berkait dengan perkara yang macam ni. Boleh tak akak ceritakan macam mana akak handle benda tu dan apa yang ceritalah berkait dengan benda tu. Terima kasih. Okey, pengalaman kalau mungkin macam saya tak masuk lagi dalam, yelah maksudnya baru kaunselor pelatih, kita tak berhadapan lagi dengan isu yang sebenar. Maksudnya kita tak masuk sepenuhnya, dan so far tak ada lagi pengalaman handle, tapi sebenarnya saya sendiri pernah berada di dalam keadaan tu sebenarnya. Jadi mungkin kalau cerita pengalaman saya lah kot. Bolehkah saya cerita pengalaman saya ke? Boleh, boleh. Okay. Sebab saya tak pernah lagi lah handle kes-kes yang ada bully cyber ni. Tapi saya pernah berada di dalam keadaan bully cyber lah. Di mana pernah satu kes dahulu, kalau pernah viral satu isu tu memang tentang diri saya. Pernah viral lah, memang viral, betul-betul viral. Kiranya macam sampaikan waktu tu saya terpaksa saya sendirilah. Saya rasa macam takut. Takutlah sebab kita dah kena dengan kecaman orang kan. Kena kecaman waktu tu. Bila video macam tu dia tersebar merata lah. Kira macam orang forward video tu. Sekarang kan kalau sosial media ni dia macam spread dengan sangat-sangat laju. Kalau satu benda isu tu laju je nak tersebar lah. Lepas tu macam mana saya berhadapan, kalau mungkin boleh sampai jadi down, jadi kita sampai malu. Tapi apa yang saya sendiri ambil, mungkin saya ambil daripada side positif lah. Saya ambil side positif, saya tengok kepada video tu, saya tengok lebih kepada komen-komen positif lah. Dan negatif tu saya ignore. Itu yang menyebabkan macam kalau tak memang boleh down lah. Kita tengok kadang-kadang diorang ni komen yang sampai menyakitkan hati. Menyakitkan, menggoreskan hati seseorang lah. Jadinya apa yang saya buat, saya ambil komen-komen positif dan saya lebih berhati-hatilah dalam macam buat posting ke apa ke. Saya lebih berhati-hati dalam tu. Tapi mungkin macam tadi soalan Musfira kan, mungkin saya boleh ambil kepada, andai kata saya ada di setting sekolah nanti, sebab saya tak masuk lagi dalam setting sekolah, mungkin saya boleh ambil sebagai contoh kes lah. Saya akan ambil contoh kes saya akan bagi dia kira macam apa yang dia perlu buat jika dia berada di dalam keadaan bully cyber. Sebab kalau memang berada di dalam keadaan bully cyber macam saya cakap tadi, mungkin seseorang tu boleh jadi sampai down teruk. Dia jadi malu nak keluar, dia rasa macam diri dia diperhatikan, dia berada di dalam keadaan bahaya, terancam. Jadi saya mungkin boleh ambil sebagai kes saya sendirilah, kes saya sendiri untuk aplikasikan di dalam setting sekolah nantilah jika ada kes begitu. Faham. Bolehlah. Moderator teruskan. Okay,
Ada sesiapa lagi ingin mengajukan soalan kepada panel kita? Okey, tak apalah. Saya rasa macam saya nak tanya lagi. Boleh tak Kak Riana? Tanya-tanya. Boleh. Okey, contoh kan sebab bidang akak, bidang kaunseling ni kan bidang dalam pendidikan, maksudnya ISMP, betul kan? Jadinya mesti akak ada posting time PPG 1 dan PPG 2 dan akak diletakkan di dalam bilik kaunseling dan mungkinlah akan diberikan macam seorang dua macam akak diberikan seorang dua pelajar untuk dihandle ke. Boleh tak akak cerita kan? Dia nak minta cerita ni, kalau akak ada pengalaman tu akak ceritakan. Dia bukanlah satu skop saja, bukanlah pada saya berbuli saja, tapi mungkin akak pernah handle kes depression ke sebab stres belajar ke something ke. Ikut ceritakan, benda tu pun macam berkait juga kan. Gitu. Okey, kalau masa PPG ini pengalaman lah. Kalau masa PPG 1 dan 2, kita orang macam masih tak didedahkan dengan buat sisi lagi. Masih macam tengok pun kita akan tengok cara-cara cikgu yang handle, cikgu-cikgu kaunseling dekat situ handle lah. Tapi mungkin macam saya boleh ceritakan masa pengalaman praktikal dululah, praktikal sekejap. Sebab kan bila PKP ni jadi tak sempat sambung praktikal tu. Sekejap lah, dalam masa sebulan tu pernah jugalah masuk sekejap dan handlekan beberapa kes lah. Tapi kesnya macam tak habis sebab kan PKP kan, jadi kita tak sempat habiskan lah. Cuma pernah je berdepan dengan isu macam so far yang cakap memang tak pernah lagi lah berdepan dengan isu cyberbully tu, tak ada. Tapi macam isu yang kita rasa kita pun tak sangka, kita pun macam budak-budak pun dah berhadapan dengan isu yang kita rasa berat lah. Macam contoh kalau kata depression tu ada, cuma dia ceritakan lah, dia budak-budak sekolah tu dia cerita, murid lah, kita panggil murid murid-murid tu sekolah tu dia cerita macam kalau dia ada isu pun kita tak akan tahu terus isu dia kenapa dan apa. Sebab kaunseling ni dia satu budak-budak sekolah ni dia ada stigma, macam satu stigma dekat cikgu-cikgu kaunseling tau. Dia akan rasa macam kalau kena panggil nanti ni budak-budak nakal lah, dia rasa macam tu. Budak-budak bermasalah lah. Lepas tu sampai dia rasa takut sangat nak jumpa dengan cikgu kaunselor. Jadi apa yang macam kami kena buat adalah kami macam kena masuk dengan dorang ni. Masuk ni maksudnya kita kena pandailah ambil hati dorang sampaikan dorang nak buat sesi dengan kita. And then bila macam tu kita takkan tahu lagi dia ada masalah. Kita macam nak ambil tahu sesuatu isu tu, sampaikan dia betul-betul selesa dengan kita. Dia selesa, baru dia macam nak terbuka mulut, dia nak bercerita. Itu pun masih tak tahu lagi apa isu sebenar. Sampai bila kita dah kita ada teknik lah yang mungkin kita panggil prasesi lah. Mungkin prasesi yang kami gunakan tu yang dapat buatkan dia nak bercerita, dia nak keluarkan isu dia. Mungkin kalau paling-paling bagi macam dekat sekolah yang saya sendiri dapat lah, mungkin isu yang paling beratnya isu keluarga lah. Isu keluarga, dia nak lari daripada rumah. Ada juga isu depression, macam contoh mungkinlah kalau kita boleh kaitkan dengan, bukanlah kaitkan dengan cyberbully, tapi kita boleh kaitkan dengan bully lah. Mungkin bully kan meluaskan. Jadi dia kata dia pernah dibuli di sekolah dan sampaikan dia ada juga dia rasa macam dia dibuli oleh cikgu. Itulah, dibuli oleh cikgu tu macam dia rasa macam yelah cikgu tu cikgu tu banyak menyuruh dia, banyak suruh buat itu buat ini, lepas tu tak pernah bagi penghargaan pun dekat dia. Itu apa yang dia kata dia rasa lah. Dan kadang-kadang dia rasa sampai dia rasa down, rasa tertekan, dan sampai dia tak semangat nak pergi sekolah. Itu kita boleh ambil daripada aspek bully lah. Mungkin ada juga dia kata dia dibuli di sekolah. Dibuli di sekolah, dia rasa macam dia dipinggirkan oleh kawan-kawan dia. Itu kita boleh masukkan jugalah, dipinggirkan, diejek.
Diejek pun satu, orang kata satu daripada bully lah. Bully kan dia satu benda mengancam, memalukan. So kita kena faham sendiri apa maksud bully tu lah. Dan ada juga yang kalau tadi Musfira tanya pasal ada tak budak-budak depression, case depression ke, sebenarnya ada, tapi saya tak sempat explore lah. Saya tak sempat lagi habiskan sesi, baru dalam 2 sesi macam tu. Pernah dia depress sebabkan macam kita tahulah bila PKP ni, kita tahu kes-kes macam tu memang sangat-sangat tinggi. Bila dia duduk dekat rumah lama kan, jadinya kes-kes depression mungkin dekat situlah baru dia nampak ibu, maksudnya baru dia nampak lah apa yang ada dekat rumah tu, sebab selama ni kan pergi sekolah, balik sekolah, mak ayah semua sibuk. Bila dah PKP tu timbullah macam-macam isu. And then mungkin ada satu kes lah, kes yang saya rasa sangat-sangat besar lah, kes besar, di mana tapi ini bukan daripada sekolah yang saya intern lah. Belum lagi lah sebab tak sempat kan. Ini adalah sekolah yang sekolah PPG tu, cuma cikgu tu hanya bercerita. Dia bercerita, dia sharing lah. Di mana dia kata ada satu kes tu waktu PKP, sampaikan budak tu dia kata dia lari rumah. So cikgu tu pun carilah punca kenapa dia tak balik rumah. Sebab dia tak pergi sekolah kan lama sangat. Lepas PKP kan dia masuk sekolah sekejap kan. So cikgu cari punca dia lari rumah, kenapa dia tak balik rumah. And then dia kata sebenarnya ayah dia ada buat sesuatu yang dia ni lah, maksudnya sexual harassment lah. So dia pun macam, itu kes yang paling berat lah, paling berat waktu yang saya pernah dengar lah setakat ni. Yang selebihnya sebab tak sempat masuk betul-betul sekolah kan, jadi kita tak tahu sangat kes-kes yang lebih berat ke, itu kita tak ni lagi lah. Saya ada satu soalan untuk akak. Berdasarkan pengalaman akak sendiri, apakah cadangan yang akak rasa untuk menghentikan bully cyber dalam media sosial? Cadangan mungkinlah kalau macam kalau kita lah, kita nak memaksa orang, bukanlah, yelah kalau kita kan kita nak suruh, kalau palingnya kita hadkanlah had penggunaan lah. Kalau macam kita yang boleh ni, kita mungkin hadkan penggunaan supaya tak terlalu ketagih kepada internet, media sosial semua lah. Tapi kalau macam kita nak paksa orang tu hadkan, memang susah kan. Jadi mungkin salah satu alternatif lain, kita jadikan social media ni sesuatu benda yang macam orang kata benda educate lah, kita educate dorang. Macam sekarang ni kita bagi tahu yang penggunaan social media ni tak semestinya awak perlu buat benda-benda yang pelik-pelik. Kena bagi tahu dorang. Mungkin dorang boleh sharing apa-apa ke, sharing tentang pembelajaran ke, sharing apa-apalah. So jadikan dorang menghentikanlah benda-benda yang macam ni. Bila kita kena bagi tahu lah, kena educate dorang, kena banyakkan bagi tahu apa kesan baik kalau awak buat benda ni, apa kesan buruk kalau awak buat benda ni. Kita kena bagi tahu dorang mengenai benda ni lah. Okay. Saya ada lagi satu soalan. Boleh. Daripada apa yang kau bagi tahu tentang pengalaman akak berada dalam situasi bully cyber ni, selain daripada membaca sesuatu yang positif, seperti komen yang positif, apakah langkah yang sememangnya akak rasa berkesan untuk menggalakkan diri daripada menghadapi stres dan sebagainya akibat daripada bully cyber terhadap diri akak? Okay, macam kan akak kata akak pernah berada dalam situasi tu. Jadi first tadi akak macam baca daripada set positif, komen-komen positif. Tapi mungkin lagi satu, akak hadkan penggunaan sosial media. Memang pada awalnya kita akan rasa macam, akak pernah berada di dalam satu keadaan macam kita rasa macam
seronok kan. Mula-mula macam ada satu video tu, bila dah ramai komen kita rasa sendiri macam kita rasa seolah-olah orang memberi penghargaan kepada kita. So jadi kita seronok untuk membuat video-video, kita memperbanyakkan diri dekat video. Jadi kita dah dalam satu keadaan ketagih lah kepada sosial media. Jadi yang macam mana akak berhadapan dengan satu isu tu lah. Yang pertama sekali tu akak try baca komen tu supaya akak tak rasa down lah. Akak saya tergelakkan diri akak saya pula. Saya tak ni lah, tak macam tak kalau kita baca memang komen-komen negatif kita akan jadi down lah. And then yang kedua adalah saya hadkan penggunaan internet. Memang waktu tu memang kita rasa macam nak tahulah, orang dah sebar-sebarkan kita punya cerita, jadi kita rasa macam insecure nak tahu, rasa macam nak tahu apa benda yang diorang sebarkan ni, benda yang baik ke benda yang buruk. So kita nak sangat tahu benda tu. Jadi apa yang saya buat adalah saya hadkan dan saya sibukkan diri. Banyak sibukkan diri. Saya tengok benda-benda apa benda yang penting yang sebenarnya boleh kena buat. So masa tu macam kita macam mencegah diri daripada ketagihan sosial media lah sebenarnya. Dan juga masa keadaan yang kena tu kira macam kena viral lah, orang kata kan, kena viral tu kita lari daripada situasi tersebut. Bukanlah lari kita tak nak solve kan, tapi lari sekejap tu maksudnya kita nak tunggu benda tu reda. Sampai reda lah, maksudnya kita shut down sekejap sosial media, kita ambil masa take down. Sebab kalau walaupun ada je komen-komen positif, tapi tetap kita rasa macam down lah, kita rasa macam terancam. Kenapa kita punya cerita ni disebar-sebarkan? Rasa macam tu. So itulah mungkin ambil masa lah daripada berehat seketika lah daripada sosial media ni. Okay, baiklah. Soalan seterusnya dah pasal lagi. Boleh. Sekiranya seorang tu dia macam susah sangat untuk melarang diri dia daripada membuka media sosial untuk tengok semua komen-komen yang negatif tersebut. Apakah cadangan akak mengenai aktiviti yang boleh dilakukan oleh mereka ni supaya mereka ni tak rasa macam nak buka, nak tengok komen-komen semua tu? Okay, mungkinlah pada awalnya mungkin macam susah lah sebab kita dah, kalau kata keadaan ketagih, macam kita tengok kita ni ketagih, orang kata macam ketagih makanan sekalipun kita susah sebenarnya nak berhenti. Itu kata kalau kita tengok aspek kalau ketagih daripada situ. Ini lagi kita ketagih dalam sosial media, macam mana kalau nak kata rehat sekejap, berhenti sekejap tu kita kena disiplin lah. Kena macam paksakan diri untuk disiplin juga. Jadi mungkin salah satu lagi apa yang boleh buat lah, sibukkan diri, luangkan masa dengan family ke, buat kerja rumah ke. Bila dah terlalu sibuk dengan hal-hal lain, kita jadi sampai tak sempat untuk menghabiskan masa dekat sosial media. Jadi mungkin key point dekat sini boleh gunakan adalah sibukkan diri lah. Sibukkan diri dengan benda-benda yang bermanfaat, macam buatlah aktiviti yang sihat, macam ambil angin petang-petang ke, luangkan masa dengan keluarga ke, tengok TV ke. Jadi buat banyak benda yang orang kata bermanfaat lah. Mungkin kalau kata macam TV tu tak adalah manfaat, tapi sekurang-kurangnya kita distract diri kita daripada nak tengok sosial media tu. Sibukkan dirilah. Okay, soalan seterusnya, golongan manakah yang akak rasa macam lebih kerap terkena? Apa tak jelas sangat, Najwa? Apa soalan ni? Golongan manakah yang akak rasa yang kerap terlibat dalam bully cyber ni? Kalau tengok, kita kena tengok juga kepada aplikasi sosial media yang mana. Sebab kalau tengok Facebook
Facebook tak ramai budak-budak yang guna, tak ramai budak-budak, tak ramai remaja yang guna. Tapi kalau kita tengok dekat dalam tu ada juga macam kecaman ke benda-benda bully cyber ada sebenarnya. Jadi mungkin dekat kita kena tengok daripada media mana yang digunakan. Kalau daripada Facebook mungkin lebih ramai orang kata yang lebih berumur lah. Yang lebih berumur pun ada juga yang komen pelik-pelik. Kalau kita tengok macam-macam bawang lah banyak yang guna dekat media sosial tu. Kalau kita tengok dekat IG pula, IG dengan TikTok lah, lebih ramai remaja lah, budak-budak, budak-budak yang bawah umur ke budak-budak ni lah yang bersekolah, ramai sangat yang menggunakan media-media macam tu, media-media tu lah. Jadi mungkin boleh jadi tempat mana yang diorang gunakan tu adalah tempat diorang menyebarkan benda tu lah, bully cyber tu. Jadi kena tengok media mana yang digunakan. Okay, baiklah. Ada sesiapa yang ingin menanyakan soalan? Saya nak tanya, boleh ke? Boleh. Okay. Kan macam akak cerita pengalaman akak ada pelajar yang cerita kena bully sendiri dengan guru dekat sekolah. Jadinya ada tak pelajar tu cerita macam mana dia adapt, maksudnya dia nak hadap guru tu dekat sekolah tu, ke pelajar tu tak ada buat apa-apa? Okay, yang dia kata dia dibuli oleh cikgu tu lah. Kalau kita tengok kes lain sebenarnya lagi banyak lah kalau kita tengok kes kat luar sana. Tapi yang ni kes yang paling dekat lah. Dia tak tahu apa tindakan yang dia boleh buat. Sebab kalau dia pernah bagi tahu saya, dia kata kalau dia tak buat apa yang cikgu suruh tu, dia macam tak diberi perhatian dekat dalam kelas. Sebab dia budak-budak kelas akhir lah. Bila budak-budak kelas akhir ni, jadinya kadang-kadang diorang rasa tersisih berbanding kelas-kelas depan lah kan. Jadi dia pernah cakap, dia kata kalau dia tak buat apa yang cikgu suruh tu, cikgu seolah-olah macam tak peduli dekat dia. Rasa kadang-kadang macam dia nak tanya soalan, kat kelas, cikgu yang ni dia lah yang dia rasa dia bully. Dia rasa macam tak menjawab persoalan dia, tak pedulikan lah. Jadi terabai juga dari pelajaran dia, padahal dia ada juga semangat untuk belajar. Tapi bila dah macam tu, bila dia kena dengan cikgu tu, dia rasa seolah-olah macam dia jadi macam tak bersemangat nak belajar, tak ada motivasi nak belajar. Jadi mungkin kalau apa yang dia buat, dia memang ikut apa yang cikgu tu suruh. Tapi kalau macam kita dari segi kaunseling, kita tak boleh pihakkan mana-mana, macam kita tak boleh menyokong sepenuhnya apa yang pelajar tu buat dan apa juga cikgu tu buat. Kita kan macam kena natural lah. Jadi kita kena tengok daripada dua-dua aspek jugalah. Macam mungkinlah kita tak tahu dari cerita dia tu mana kesahihan dia. Kita tak tahu. Dan apa penyebab cikgu buat macam tu pun kita tak tahu. Jadi waktu tu saya tak sempat lagi lah nak mendalami. Tiba-tiba pula habis macam tu je. Tapi apa yang dia cerita tu, pengalaman dia daripada situlah. Mungkin dia bertindak, dia macam nak ambil hati cikgu tu. Dia buat je apa cikgu tu suruh. Okay. Apakah nasihat ataupun kata-kata akhir daripada akak mengenai kes bully cyber ni? Kalau kata-kata nasihat, mungkinlah kita kepada semualah, kepada tak kira lah yang berada di dalam keadaan bully cyber ataupun yang involved dalam bully cyber. Pertama sekali, mungkinlah kalau nasihat ni, kalau kita nak larang, kita nak larang orang tu buat, kita tak boleh lah, sebab itu adalah kepada tindakan kepada individu tersebut lah kan. Tapi mungkin kita perlu mencari kot macam apa faedah yang kita dapat kalau kita buat sesuatu benda. Kita kena tengok apa faedah kalau kita buat sesuatu benda tu, apa yang kita dapat. Jadi kalau kita rasa bagusnya kita berada di sosial media, mungkin
ada benda yang kita boleh buat ke situ. Tapi kita sebatkanlah dari bentuk kebaikan pula. Jadi itulah kot nasihat yang saya nak bagilah. Kena tengok daripada aspek-aspek positif kalau kita berada di dalam keadaan tersebut. Seterusnya ada soalan lain ke? Sebelum Hello, Assalamualaikum. Saya nak tanya satu soalan boleh lagi ke? Boleh tanya. Okay, pada pandangan akak lah kan, adakah gejala buli dalam media sosial dekat Malaysia ni berada pada tahap yang membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius? Okay. Kalau kita tak tengok lagi lah, kalau macam sebenarnya ada je statistik lah, macam orang kata bully ke kes-kes yang bunuh diri ke, sebenarnya ada statistik dia. Tapi dari pandangan daripada pandangan akak sendirilah, mungkin kita berada di dalam keadaan membimbangkan lah. Sebab kalau kita tengok terlalu ramai dan terlalu banyak kes-kes macam ni. Kita tengok artis banyak sangat kena benda macam ni kan. Sama juga kalau tengok dekat Facebook pun, tengok banyak lagi dia bila sosial media ni dia nak spreadkan satu isu tu sangat-sangat cepat. Jadi memang orang kata macam membimbangkan lah, sebab benda ni boleh berpunca kepada orang kata berpunca kepada kesihatan mental seseorang. Bila dia berada di dalam keadaan cyberbully ni, dia boleh jadi ketekanan teruk lah, sama boleh menjadi jadi kemurungan, jadi kes-kes nak bunuh diri ke apa ke, boleh jadi kepada kes-kes tersebut. Sebab dia rasa bila dah cyberbully kan, dia memalukan orang, dia mengancam seseorang tu. Jadi seseorang yang ada dalam situasi tersebut, dia akan rasa macam tekanan, dia rasa tak selamat. Jadi itu yang akan berpuncanya kepada kes-kes kesihatan mental. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau statistik dekat Malaysia mengenai kesihatan mental ni memang sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggilah. Antara punca juga adalah bully cyber lah. Cuma yang saya nampak, kalau sebab orang ramai menggunakan sosial media kan, ramai sangat. Lagi-lagi kalau sekarang ni ada media aplikasi TikTok kan. TikTok pun bila orang dah tahu benda tu macam ramainya guna dekat sini, so lagi ramai orang menggunakan medium tu. Jadi macam dia timbulkan satu perasaan ketagih nak tahu semua. Jadi sebab itulah munculnya, memang kalau kita tengok mana-mana video, kalau video yang pelik sikit lah, orang kata pelik sikit tu, memang akan ada komen-komen negatif. Memang akan ada lah, tak ada. So itulah memang kata membimbangkan jugalah tentang bully cyber sekarang ni. Sebab ramai yang menggunakan media sosial media kan. Baiklah, ada soalan, bully cyber atau bully secara fizikal yang memberikan kesan lebih mendalam, antara bully cyber atau bully secara fizikal yang manakah memberikan kesan lebih mendalam kepada mangsa? Okay, sebenarnya dia ikut juga kepada orang kata ketahanan seseorang individu lah. Setengah individu dia rasa macam benda yang dia kena tu, dia macam dia ada ketahanan diri lah. Contoh dia kena ejek, dia tak kisah sangat pun, macam tu. Dia tengok juga kepada ketahanan diri individu. Kalau mungkin lah, kalau bagi mana yang bagi lagi kesan, mungkin seseorang tu dia rasakan macam dia berdepan dengan seseorang, dia diejek secara berdepan lah, dia diejek, dia dibuli. Jadi benda tu sebenarnya dia rasa macam sangat-sangat tertekan lah, sebab dia rasa seolah-olah orang sekeliling dia tu macam membenci dia. Mungkin boleh juga menjadi sangat-sangat menjadi tekanan lah kepada dia. Tapi ikut kepada individu. Setengah individu dia rasa benda tu sebagai gurauan, jadi dia tak ambil take it serious lah.
Kalau macam bully cyber ni, ada juga individu yang mungkin terlalu positif ke, kita tak tahulah. Jadi dia tak kisah sangat pun. Dia lagi suka kalau kita tengok dia ni dah kena kecam dah. Tapi dia lagi suka buat posting. Mungkin bagi dia tu tak ada apalah. Tapi ada juga macam mungkin lah first time dia kena, dia rasa macam satu tekanan hebat dekat dia. Jadi kalau nak katakan antara dua-dua tu ikut kepada individu, ketahanan individu lah. Mungkin ada individu tu dia okey je, dia tak ada masalah lah, dia rasa macam benda tu gurauan, tak ada masalah lah. Saya ada soalan. Contoh, kalau ada pelajar dia dibuli di sekolah, mungkin ini berkaitan dengan bully tapi bukan bully cyber. Tapi dia dibuli di sekolah tetapi cikgu tak percayakan dia. Bagi pandangan akak, macam mana kita nak mengatasi masalah cikgu ni tak percayakan anak murid tu, padahal benda tu sebenarnya betul tapi cikgu tu tak percaya yang dia kena bully. Okey, sebenarnya kalau macam kes macam tu sebenarnya ada je. Kalau kebanyakan yang kes-kes bully ni dekat sekolah lah, sekolah menengah kot. Kalau sekolah rendah ni macam orang masih, budak-budak dia masih berfikir macam nak bermain, nak berseronok kan. Mungkin kalau kes-kes bully ni dah boleh masuk dekat dalam sekolah menengah lah kot kan. Kalau macam mana ada juga kes yang mungkin cikgu tu tak percaya sebab dia, yelah, kalau selagi tak nampak bukti depan mata ni mungkin dia tak percaya. Mungkin bukti depan mata ni tak kisahlah, mungkin daripada kesan-kesan fizikal ke apa ke, dia tak nampak, dia susah nak percaya. Jadi mungkinlah apa yang kita, sebab tu lah penting adanya kaunselor dekat sekolah ni, dia macam naturalkan balik. Dia naturalkan balik sebab dia takkan menyokong mana-mana pihak. Dia akan tengok kedua-dua belah pihak. Jadi mungkinlah budak tu masa yang kenalah, pelajar yang kena tu mungkin dia perlu berjumpa dengan kaunselor ke, dia berceritakan tentang hal tersebut. Jadinya bila dia berceritakan tentang hal tersebut, kaunselor sendirilah yang perlu ambil tahu. Jadi ambil tahu, tengok dari perkembangan semasa, tengoklah apa yang dia kena. Jadi untuk kita nak meyakinkan diri seseorang pun memang susah lah. Jadi apa yang boleh buat adalah mungkin pelajar tersebut berjumpa dengan kaunselor, menceritakan tentang hal yang dia kena tu lah. Okay, soalan daripada saya lagi sekali. Boleh. Bully cyber ni bukan saja dekat media sosial ataupun Facebook ataupun apa. Bully cyber ni juga ada pada contoh kalau kita main PUBG or Mobile Legend, kadang-kadang ada komen negatif kan, dekat di antara pasukan-pasukan dan sebagainya tu. Bagi akak, adakah komen-komen tu satu perkara yang baik? Maksudnya macam contoh orang tu komen negatif, dia akan stop main game or something like that. Ataupun begitu. Okay, faham. Okay, kiranya macam kalau tengok dekat sosial media lah, sosial media ni dia sebenarnya meluas. Sosial media ni kalau kita perlu faham dulu lah, sosial media ni adalah tempat kita berinteraksi. Kiranya macam mungkin dekat game-game pun dikira sosial media juga. Jadinya jika kalau kita tengok komen-komen tu hingga mengguriskan hati seseorang, mengguriskan hati, memalukan, itu pun dikira bully cyber juga. Jadi macam sebab yelah bila ramai sangat berinteraksi kat situ, walaupun kita tak tahu identiti dia, bila main dekat game kan tak tahu identiti kan. Jadi macam tadi Najwa cakap sampai seseorang tu dia keluar daripada game. Sebenarnya itu dikira macam bully cyber lah, sampai memalukan dia, sampai dia rasa tergores hati dia. Jadi itulah antara bully cyber dia lah. Ada soalan di chat, apakah cara mangsa bully cyber boleh lakukan untuk
buat report tentang komen negatif atau harassment dan sebagainya. Contohnya membuat laporan polis ke. Okay, kalau mungkin kalau komen-komen yang sampai mengganggu sexual harassment lah, memang kena kita kena report kepada, sebab benda tu macam setengah orang dia akan rasa trigger dengan benda tu. Mungkinlah ada pernah ada kes ke dia rasa macam trauma dengan perkataan tu ke, kita tak tahu. Jadi benda tu kalau sampai menyebabkan dia rasa terganggu, dia rasa terancam, memang dia kena buat report lah. Satu mungkin dia boleh buat tentang report yang dia kena tu lah. Dia maksudnya report daripada akaun yang dia kena tu lah. Ataupun kalau macam kes yang lagi besar, kes yang sangat-sangat besar tu, kenalah report kepada pihak atasan lah, pihak-pihak yang berkuasa lah. Ataupun kalau macam mungkin dia rasa macam dia malu, setengah orang dia rasa dia malu bila dia dapat komen-komen macam tu, dia nak bercerita dengan orang, dia sangat-sangat malu. Benda ni macam bagi dia perkara yang tak ni lah. Jadi apa yang ni kita kena, macam contohlah kalau yang kena tu antara kenalan yang kita kenal, jadi kita kena tahu dulu, kita kena ambil tahu tentang dia supaya macam ialah kalau bully cyber ni kan, macam saya cakap tadi, dia boleh menyebabkan kepada kesihatan mental kita. Mungkin perkara ni sampai menyebabkan dia rasa sangat-sangat down ke, sampai dia jadi murung, perubahan yang kita nampak dekat dia. Jadi kita kena ambil tahu dengan dia, andai kata kena report, kena report kepada pihak yang berkuasa lah. Okey, seterusnya ada yang ingin bertanya soalan lagi? Tanya. Soalan terakhir dari saya. Okey. Tanya, seorang kanak-kanak ni kan dia boleh menjadi pembuli cyber ataupun mangsa buli cyber. Jadi pada pandangan Kak, wajarkah ibu bapa ni menghadkan penggunaan telefon kepada anak-anak mereka? Sebab kebanyakan sekarang budak sekolah rendah pun dah ada telefon sendiri. Okay. Macam saya cakap tadilah, bila kita macam ibu bapa lah, dia kena pantau tau, kena pantau tengok pergerakan anak-anak, sebab kita nak, kalau boleh kita nak kanak-kanak ni berkembang dengan sihat. Jadi bila kita tengok dia mungkin boleh menjadi faktor dia kepada mangsa buli cyber, ataupun dia jadi inilah pembuli. So ibu bapa ni sebenarnya memainkan peranan penting lah, sebab bila tiada kawalan had lah tentang penggunaan sosial media ni, dia akan jadikan seseorang tu ketagih kepada sosial media. Jadi ibu bapa kena pantau kalau dia rasa macam ada perubahan kepada kanak-kanak tersebut, macam perubahan tingkah laku ke, tiba-tiba dia selama ni kita tengok dia cakap sopan, kita tengoklah perubahan tingkah laku, tiba-tiba jadi macam perubahan tingkah laku dia mendadak jadi bercakap pun kasar, bercakap yang pelik-pelik. So ibu bapa ialah, sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang sibuk, dia tak sempat tengok pergerakan anak-anak lah. Jadi dia kena pantau tengok benda tu. Kalau dia rasa tingkah laku anak-anak berubah, mungkin dia kena hadkan penggunaan sosial media, sebab benda ni boleh maafkan saya boleh mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi minda seorang kanak-kanak tu lah. Sebab kanak-kanak ni dia membesar, dia melihat dari apa yang dia nampak. Kalau dia dibesarkan dengan ibu bapa bagi gadget daripada kecil, dia rasa macam ibu bapa kan kalau sibuk kan, dia rasa macam tak sempat nak melayan anak-anak, dia bagi gadget. So bila macam tu dia akan berkembang dengan gadget, dan kita tak tahu sebenarnya dia akses apa, benda-benda yang tak sepatutnya ke. Jadi sebab itulah ibu bapa mungkin kena hide penggunaan ke, tengok apa yang dia buat ke, so kena pantau lah. Okey, sebelum kita akhiri sesi kita pada petang ni, soalan yang terakhir kan, Akak ada kata-kata terakhir ke?
sebelum tamat sesi kita pada petang. Kata-kata terakhir lah kot. Mungkin macam boleh kadang-kadang kita lah kan, kita sendiri sebenarnya berada juga dalam keadaan macam yelah, orang kata bukanlah ketagih, tapi kita ni banyak menghabiskan masa dengan sosial media. Jadi mungkin kita juga pun kena tengoklah mana kepentingan kita dahulu. Kita dahulu kena tengoklah dari segi aspek-aspek apa yang kita kena ni. Dia kata kalau sosial media ni membawa kebaikan kepada kita, kita kena sebarkanlah benda-benda yang baik lah. Okay. Di sini kita dapat simpulkan bahawa bully cyber ni merupakan bully yang dapat memberikan kesan negatif terhadap seseorang individu itu. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing untuk mencegah gejala bully cyber ni daripada terus berleluasa. Terima kasih kepada panel kita kerana sudi berkongsi serba sedikit mengenai pengalaman panel sendiri dan juga mengenai apa itu bully cyber. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah program kita. Tapi sebelum berakhir, kita tutup program kita, kita taruh gambar dulu. Dah. Okay. Semoga perkongsian yang kita dapat pada hari ini akan memberikan manfaat kepada kita kelak. Dan terima kasih kepada para hadirin sekalian dan terima kasih juga kepada panel kita kerana sudi bersama-sama daripada awal program sehingga ke akhir. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.